Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid semua? Cikgu berharap semoga murid-murid sihat sejahtera. Sebelum cikgu memulakan pengajaran pada hari ini, terlebih dahulu cikgu ingin memperkenalkan nama cikgu. Nama cikgu, Cikgu Rusmini binti Abdullah dari SPPI Kubang Pasu, Kedah, akan mengajar mata pelajaran sejarah tingkatan 1. Baiklah murid-murid semua, adakah kamu sudah bersedia? Sebelum cikgu meneruskan pengajaran cikgu pada hari ini, cikgu ingin mengemukakan satu soalan kepada kamu semua. Cuba perhatikan gambar yang telah cikgu paparkan. Soalan cikgu, di manakah lokasi gambar tersebut dirakamkan? Sudah tentu, jawapan kebanyakan murid-murid akan merujuk kepada lokasinya adalah Kota Mekah. Oleh itu, pengajaran cikgu pada hari ini ialah merujuk kepada bab 8, iaitu Tamadun Islam dan Sumbangannya. Baiklah murid-murid, subtopik yang cikgu pilih pada hari ini ialah 8.1 merujuk kepada latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Sebelum cikgu meneruskan sesi pengajaran cikgu pada hari ini, kita teliti dulu apakah objektif pembelajaran yang dapat murid-murid capai. Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat menyatakan latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Para murid-murid yang cikgu kasihi sekalian, sekarang cikgu akan menceritakan latar belakang masyarakat Arab. Masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam mempunyai pertempatan dan cara hidup yang berbeza dari segi pemerintahan, ekonomi dan sosial. Mereka tinggal di kawasan semenanjung Tanah Arab yang dikelilingi oleh padang pasir Syam di sebelah utara, Laut Arab di sebelah selatan, Teluk Parsi di timur dan Laut Merah di barat. Terdapat beberapa wilayah seperti Hijaz, Najd, Yaman, Hadramaut dan Oman. Seterusnya, di kawasan tengah atau wilayah Hijaz pula terdapat 3 kota penting, iaitu Makkah, Madinah dan Taif. Justru, ketiga-tiga ibu kota inilah terletaknya kedudukan yang amat strategik. Oleh kerana kedudukannya yang amat strategik, maka kota ini dapat berkembang dari segi perdagangan dan juga pertanian. Okay. Seterusnya, namun begitu, selepas keruntuhan empangan Maghrib sekitar tahun 300 Masihi, telah berlaku kemerosotan ekonomi dalam masyarakat Arab. Kehidupan sosial yang lemah menyebabkan masyarakat ketika itu tidak mewarisi ilmu dari zaman sebelumnya. Oleh sebab itulah, mereka tidak mampu membina semula empangan Maghrib. Dan pada masa itu juga, masyarakat Arab mengalami zaman kegelapan
yang dikenali sebagai zaman jahiliah. Baiklah para murid-murid yang cikgu kasihi sekalian, sekarang kita akan memahami maksud perkataan jahiliah. Jahiliah berasal daripada perkataan Arab, iaitu jahala yang bermaksud jahil. Mereka tidak mempunyai nabi dan kitab suci sebagai petunjuk. Semasa Islam diperkenalkan, mereka juga menolak undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala dan nilai-nilai Islam sebagai panduan hidup. Seterusnya, perhatikan gambar yang cikgu paparkan. Kita akan mengkaji bagaimana sistem masyarakat Arab jahiliah. Baiklah murid-murid, aspek yang pertama iaitu aspek politik. Politik, masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam hidup dalam kelompok kumpulan kabilah, iaitu kaum Hadari dan kaum Badui. Seterusnya, kaum Hadari tinggal di kota dengan menjalankan perniagaan dan memiliki binatang ternakan. Manakala kaum Badui pula hidup secara nomad dengan memelihara binatang ternakan. Seterusnya, mereka juga mengamalkan sistem kabilah yang diketuai oleh seorang syekh. Okey, seorang syekh yang dilantik sebagai ketua mestilah disukai oleh ahli kabilah. Malahan, syekh tersebut juga mestilah seorang yang matang, berani, sanggup mempertahankan puaknya dan juga berkebolehan berpidato. Okey, selain itu juga, penyatuan masyarakat berkabilah adalah berasaskan keturunan ataupun yang diistilahkan sebagai semangat asabiah. Jadi, mereka akan bermegah dengan kabilah masing-masing. Malahan, mereka juga sanggup berperang untuk merebut kuasa, pengaruh dan harta. Tahukah kamu para murid-murid, di Mekah juga terdapat kaum Quraisy yang mentadbir dan memajukan perdagangan. Namun begitu, Mekah juga sering diancam oleh musuh. Contohnya Abraha, pemerintah Habsyah yang ingin menghancurkan Kaabah. Pentadbiran di Mekah telah diuruskan oleh satu badan ataupun jabatan yang mentadbir di beberapa bidang, contohnya seperti Darun Nadwa. Seterusnya, cikgu akan membincangkan aspek yang kedua iaitu aspek ekonomi. Masyarakat pada masa itu juga melakukan kegiatan ekonomi yang berbeza. Kegiatan ekonomi yang utama adalah bidang pertanian
dan juga perdagangan. Di semenanjung tanah Arab, tanahnya yang kurang subur untuk pertanian. Di Yaman, terdapat tanaman gandum dan kopi yang amat bergantung kepada hujan. Skoi dan padi pula diusahakan di beberapa tempat, contohnya di Oman. Kemenyan merupakan tanaman berharga yang telah dihasilkan di Hadramaut dan Mahra. Selain itu juga, dalam kalangan kaum Badui, terdapat masyarakat yang menternak secara nomad. Antara binatang ternakan termasuklah unta, kambing, dan biri-biri. Mereka berpindah randah untuk mencari rumput dan air bagi binatang ternakan mereka. Seterusnya, terdapat juga kaum Badui yang mengamalkan sistem tukar barang. Mereka menukarkan binatang ternakan dan hasil ternakan dengan barangan keperluan mereka seperti pakaian dan kurma. Dalam kalangan masyarakat Hadari pula, terdapat sesetengah daripada mereka yang keluar berdagang secara kafilah. Pada peringkat awalnya, masyarakat Yaman memasarkan hasil dagangan dari Hadramaut dan India serta membawanya juga ke Syam dan Mesir. Seterusnya para pelajar, sejarah menunjukkan bahawa sejak abad ke-6 Masihi lagi, masyarakat Hijaz menjadikan Mekah sebagai pusat perdagangan yang baru. Penduduk Hijaz membeli barang dari Yaman dan Habsyah, lalu menjualnya di Syam dan Mesir. Para murid-murid yang cikgu sayangi sekalian, ketika itu juga laluan perdagangan merentasi benua yang dikenali sebagai laluan sutera telah menghubungkan perdagangan Arab dengan China, India dan Asia. Akhir sekali, perniagaan masyarakat Arab jahiliah hanya mementingkan keuntungan, mengamalkan riba dan menipu timbangan. Seterusnya murid-murid, kita akan membincangkan aspek sosial. Aspek sosial meliputi dua sudut, iaitu agama dan kepercayaan serta adat dan kehidupan seharian mereka. Aspek agama dan kepercayaan, yang pertama, masyarakat Arab jahiliah dikatakan menganut agama Watani. Apa dia agama Watani, murid-murid? Agama Watani adalah agama menyembah berhala. Dan dikatakan pada masa itu, berhala-berhala yang ada bernama Al-Ata, Al-Uzza, Al-Manat dan Hubal. Terdapat 360 buah berhala di sekeliling Kaabah pada masa tersebut. Agama yang kedua, murid-murid, agama Majusi. Apa itu agama Majusi? Agama Majusi merupakan agama yang penganutnya menyembah api.
Dan murid-murid dikatakan agama ini berasalnya dari negara Parsi. Kebanyakan penganut agama ini tinggal di Yaman, Oman dan Bahrain. Yang ketiga, agama Yahudi. Penganutnya adalah dalam kalangan Bani Israel yang tinggal di utara semenanjung tanah Arab. Seterusnya juga, mereka menganut agama Nasrani. Agama ini dianuti oleh kaum Bani Israel. Agama ini telah dikembangkan di utara semenanjung tanah Arab melalui penduduknya di Ghazan dan Hira. Kepercayaan yang kelima adalah animisme. Mereka percaya kepada roh dan kuasa gaib. Akhir sekali adalah Hunafa, iaitu agama yang pernah diamalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhir sekali, adat dan kehidupan seharian. Para murid-murid sekalian, terdapat masyarakat yang menilik nasib. Kenapa mereka menilik nasib? Mereka menilik nasib adalah untuk meramal masa depan mereka. Sebelum mereka melakukan sesuatu perjalanan atau pekerjaan, mereka akan memerhatikan sekeliling bagi menentukan nasib yang akan menimpa mereka, sama ada baik ataupun buruk. Seterusnya juga, mereka percaya kepada ahli sihir dan azimat. Dalam kehidupan seharian pula, mereka memandang rendah kepada kaum wanita dan memberikan penghormatan yang lebih kepada anak lelaki. Mereka hidup dalam kemaksiatan. Mereka bebas melakukan perbuatan seperti berjudi, berzina, minum arak dan bersifat angkuh. Manakala kedudukan hamba juga sangat hina dan mempunyai status terendah dalam kalangan masyarakat. Tahukah murid-murid, masyarakat Arab jahiliah pada masa itu mempunyai sikap yang baik. Apakah sikap yang baik pada mereka? Antaranya, sering memuliakan tetamu, menepati janji, menghormati tuan rumah, dan menjaga kehormatan diri. Selain itu, mereka sanggup menghadapi kesukaran dengan kegigihan. Malahan, mereka sanggup mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk tetamu, golongan miskin dan juga golongan yang lemah. Contohnya, mereka akan memasang api di tempat tinggi bagi membantu pengembara yang sesat. Apabila seseorang itu meminta bantuan sesuatu kaum, maka menjadi tanggungjawab kaum tersebut melindunginya. Malahan, sebilangan kecil masyarakat Arab ketika itu juga tahu bersyair, bersajak dan berpidato. Karya-karya yang dihasilkan dianggap hebat, bermutu. Maka
akan dibaca dalam tamasya-tamasya tahunan seperti di Pasar Ukas dan ada yang digantung di Kaabah. Murid-murid sekalian, sebelum cikgu mengakhiri pengajaran cikgu pada hari ini, di sini cikgu dapat merumuskan apa yang kita belajar pada hari ini. Ya, sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab mengamalkan pelbagai corak kehidupan. Pertama, dari segi politik, masyarakat Arab mempunyai sistem pemerintahan yang berasaskan sistem kabilah. Dari aspek ekonomi, kegiatan utama mereka ialah pertanian dan perdagangan. Manakala yang terakhir, dalam aspek sosial, mereka mengamalkan kepelbagaian amalan dan adat yang mereka warisi sejak turun-temurun. Baiklah, murid-murid yang cikgu sayangi sekalian, bilakah zaman jahiliah ini berakhir? Jawapannya ialah zaman jahiliah berakhir apabila tersebarnya agama Islam yang telah memberi kesan bukan sahaja terhadap masyarakat setempat tetapi dunia keseluruhannya. Sekian sahaja pengajaran cikgu pada hari ini yang bertajuk latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Diharapkan apa yang cikgu sampaikan dapat memberi manfaat dan dijadikan rujukan untuk semua pelajar. Selamat menonton. Sekian. Terima kasih.